Sampai di pertengahan bukit mendaki tegak, lembaga itu terus naik ke atas basikal Pak Andat Derauh. Berdebar juga hati Pak Andat Derauh kerana serba salah mahu bertindak. Kalau dilepaskan basikal tersebut, bimbang juga dia kala lembaga itu menerkam ke arahnya. Tetapi kalau dibiarkan saja, terasa berat pula mahu menyorong basikal untuk mendaki bukit tersebut. Kasihlah gua punya kepala, desak lembaga itu tidak berkepala lagi. Itu kepala Jepun sudah angkat, Ma. Datuk, lu carilah sama Jepun, kata Pak Andat Derauh mencari helah lagi. Ayah, gua punya leher menyapi deh. Lembaga tidak berkepala itu tiba-tiba menarik basikal yang disorong oleh Pak Andat Derauh. Itu bukan cucu punya salah, itu Jepun punya salah. Suara Pak Andat mulai keras setelah didapatinya lembaga yang tidak berkepala itu terus juga tidak mahu melepaskan dia. Luar, jangan tipu, herdik lembaga itu menampar basikal Pak Andat Derauh. Sekarang gua mau itu kepala, gua mau kepala. Tak atau tak. Dia menyentap basikal Pak Andat Derauh lalu dilemparkan ke tebing jalan. Di peringkat ini Pak Andat Derauh tidak dapat bersabar lagi. Nampaknya lembaga itu benar-benar mahu mencabar dia. Biasanya makhluk-makhluk halus demikian kalau dipujuk secara lembut, ianya akan cepat mengalah. Tetapi berlainan pula dengan kejadian yang menimpa dirinya di Bukit Merah. Sekarang kau yang nak cari geruh aku, bukannya aku yang minta. Pak Andat Derauh menggertak bibir. Ni, aku takkan berundur. Membujur lalu melintang patah, jerkahnya sambil menggenggam penumbuk dan ditaupkannya ke pusat. Ketika itu dia melihat lembaga tidak berkepala itu bukannya bersendirian. Terlalu ramai pula yang mengelilingi dia. Semua lembaga itu menghampiri dia sambil menghulurkan tangan mengancam dirinya. Mereka berjalan terhuyung-hayang bagaikan dalam keadaan kesakitan. Pak Andat Derauh tidak berganjak dari tempatnya berdiri menunggu kemarahan lembaga-lembaga berkenaan. Dia menguatkan zikirnya hingga terasa seluruh urat sarafnya ikut sama berzikir. Terasa denyut jantungnya ikut sama berzikir hingga kan bergema dan bergaung memukul ke segenap bukit di sekeliling kampung. Pak Andat Derauh berdiri tegak, tidak bergerak pada penglihatan zahir, namun jiwanya terus berzikir menyebut nama Allah. Lembaga-lembaga tidak berkepala cuba merapati dirinya. Tiba-tiba sahaja terpelanting bagaikan sampah sarap yang ditolak angin kencang. Setiap kali mereka terpelanting, mereka bangun semula sambil menjerit-jerit kesakitan. Lu tipu sama gua, lu tipu sama gua. Pakek lembaga itu marah. Sekarang ni, kalau awak tak mau pergi, gua hantam lagi, kata Pak Andat Derauh mengancam. Oh, ini kisah ni Pak Andat ni lebih kurang macam lencai. Lencai sudah mari mah. Gurau. Baik, kita teruskan. Mana awak punya kepala? Desak lembaga bertubuh besar bercekak pinggang jauh sedikit dari Pak Andat Derauh. Ya ni ni lu punya kepala, ujar Pak Andat Derauh macam melemparkan sesuatu dari genggamannya ke arah lembaga itu sambil membaca. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Pak Andat Derauh dapat melihat sebutir bola api menerjah ke dada lembaga itu, menyebabkan ia terpekik meminta tolong. Seluruh tubuh lembaga berkenaan terbakar dalam api yang membara dari bola api tersebut. Ayah, ampun Alato. Ampun Alato. Rayunya terketar-ketar meminta belas kasihan. Lembaga yang terbakar itu tergolek-golek ke bawah bukit dengan jeritan yang mengerikan. Walaupun demikian, bukanlah bermakna lembaga-lembaga yang lain berundur. Sebaliknya mereka semakin ramai mengelilingi Pak Andat Derauh. Namun Pak Andat Derauh tetap tenang menghadapi gangguan yang tiba-tiba sahaja menjelma di hadapannya. Sekarang ni, awak sengaja nak cari geruh aku, ya? Dia menggertak bibir geram, kemudian perlahan-lahan membacakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan jelas, Pak Andat Derauh melihat rantai-rantai besar membelenggu kaki lembaga-lembaga berkenaan.
Kemudian dia membacakan Al-Fatihah sambil menghembus ke arah lembaga-lembaga itu, menyebabkan semua lembaga itu berterbangan seperti sampah sarap yang dilanda ribut. Sekaligus dia mendengar jerit pekik meminta tolong dari bawah bukit. Setelah merasakan tidak ada lagi gangguan, Pak Andak Terauh pun mencapai semula basikalnya yang dilemparkan ke tebing jalan. Cepat-cepat dia menunggang basikalnya balik ke rumah dengan tidak menoleh-noleh lagi ke belakang. Tetapi Pak Andak Terauh tidak pernah menceritakan peristiwa itu kepada sesiapa pun, kecuali kepada Mak Andak Nah sahaja. Selepas itu, jaranglah orang diganggu lembaga-lembaga tidak berkepala di Bukit Merah. Penoreh-penoreh getah Cina yang melalui jalan Bukit Merah itu setiap pagi juga tidak lagi heboh dengan lembaga berkenaan. Mereka juga sudah mulai berani berseorangan saja untuk melalui jalan tersebut. Kalau tidak sebelumnya, mereka pergi menoreh terpaksa menunggu kawan-kawan untuk pergi bersama. Hanya sekali-sekali saja lembaga tidak berkepala itu muncul, tetapi rintihannya lebih menggerunkan meminta tolong. Minta maaf tersangkut dekat mana tadi ni. Saya terpaksa pause sekejap sebab tadi anak ada berebut barang. So saya akan ulang daripada atas sedikit. Okey, baik, kita teruskan. Hanya sekali-sekali sahaja lembaga tidak berkepala itu muncul, tetapi rintihannya lebih menggerunkan meminta tolong. Di samping itu terdengar pula bunyi dering-derang rantai yang diheret oleh kaki. Kadang-kala tidak pula terserempak dengan lembaga-lembaga tersebut, tetapi hanya didengar bunyinya sahaja, merintih-rintih kesejukan atau bunyi derang-dering rantai yang diheret. Cerita Pak Andak Terauh ini tidaklah mengherankan saya kerana tidak mustahil semuanya boleh berlaku. Malah ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Andak Terauh seperti yang diterangkan kepada saya itu sama seperti yang diberitahu oleh Tok Haji kepada saya, dan ayat-ayat yang dikatakannya itu bukanlah asing kepada saya. Sekarang ni masih ada lagi ke orang yang jumpa dengan lembaga tu? Soal saya setelah mendengar cerita dari Pak Andak Terauh. Ada jugalah sekali-sekala. Jelasnya memberitahu. Sekali-sekala tu macam mana? Saya bertanya lagi. Setahun sekali pun jarang dah orang nak jumpa, kata Pak Andak Terauh perlahan. Memang makhluk-makhluk halus seperti ini tidak akan berani mengganggu kalau manusia tidak lemah semangat. Tetapi kuat semangat saja tidak akan memberi kesan kalau tidak berupaya menentangnya. Hanya ayat-ayat Allah sahaja yang digeruni oleh makhluk-makhluk halus ini, kerana ayat-ayat Allah adalah menembusi pandangan yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Pak Andak Terauh menceritakan bagaimana dalam masa pemerintahan Jepun, ramai orang-orang Cina yang tinggal di kampung dekat Bukit Merah ditangkap atas tuduhan menentang Jepun. Mereka diheret ke Bukit Merah itu dengan dipaksa menggali parit dalam di pinggir bukit. Setelah itu mereka dipaksa membongkok dan terus dipancung oleh askar-askar Jepun. Mayat mereka dibiarkan sahaja di dalam parit itu dengan tidak dikambus. Pernah Pak Andak Terauh sendiri melihat kejadian ngeri itu semasa dia balik dari kedai di Pekan Kecil. Masa tu agak-agak dalam pukul 11 pagi. Kata Pak Andak Terauh mengingat-ingat semula kenangan yang lama. Ketika itu Pak Andak Terauh masih lagi muda. Tentulah gerun dan cemas melihat kejadian seperti ini. Pak Andak kenal sangat dengan Cina tu. Nama dia Ah Kiong. Buka kedai basikal dekat Pekan, ujarnya. Semasa dia menyorong basikal mendaki jalan di Bukit Merah itu, dilihatnya ramai askar-askar Jepun. Maaf, saya ulang balik ya. Semasa dia menyorong basikal mendaki jalan di Bukit Merah itu, dilihatnya ramai askar-askar Jepun. Beberapa orang Cina, mungkin saudara-saudara Ah Kiong, ada di situ. Masing-masing menangis sahaja tidak berani mahu melawan. Pak Andak Terauh terpaksa mengangguk-angguk kepala di hadapan askar-askar Jepun, takut pula kena tempeleng. Niat di hatinya mahu sahaja terus balik ke rumah, tetapi disuruh berhenti di seberang jalan. Tidak lama kemudian, seorang askar Jepun menyuruh beberapa orang lagi Cina yang dibawa ke situ dengan lori. Ada seorang Melayu dilihat oleh Pak Andak Terauh, tetapi tidak dikenali pula oleh Pak Andak Terauh. Di hadapannya itulah orang-orang tawanan itu dipancung.
Setelah selesai upacara memancung itu, barulah askar-askar Jepun membenarkan orang yang melihat kejadian tadi bersurai. Askar-askar Jepun seolah-olah sengaja menyuruh mereka melihat bagaimana tindakan yang dilakukan sekiranya berani menentang pemerintahan Jepun. Selepas melihat kejadian itu, Pak Andak Drauh terus balik ke rumah dalam ketakutan. 2 minggu lamanya dia jatuh sakit, terigau-igau melihat askar Jepun memancung leher Ah Kiong. Itulah puncanya, Bukit Merah tu ada gangguan, beritahu Pak Andak Drauh seterusnya.